mu'minun, luruslah kamu senantiasa di jalan yang betul, jangan bengkok. Kalau kita main mengaji, niat lurus ke mall ini. Jangan pergi sampai tengok-tengok di luar tu gantung pakaian, cantiknya. Orang mula mengaji, kita masih belek-belek pakaian. Itu tak lurus hati tu. Dari rumah, niat mengaji, masuk teluh dalam ruangan ni. Dalam majlis ni. Jangan pergi kona. Kita kona kadang-kadang makan kat luar setengah jam. Orang belajar kat sini dah setengah jam, tinggal 10 minit baru nak naik. Allahu Akbar. Itu boleh kejap. Nasi tu sampai kita turun masih jualan tu. Tak hilang nasi lemak tak hilang. Tapi ni mengaji setengah jam kita hilang. Ustaz dah baca setengah jam, nak suruh patah balik, tak akan balik dah. Tak akan balik. Dan tak sama apa yang awal dengan yang kedua, dia tak sama. Berbeza. Ni kena ingat ni. Jangan suka punting. Jangan punting. Hilang keberkatan bikin solat kat punting. Baik tu ulama dulu sakit manapun dia akan pergi mengajar. Pelajar zaman dulu, zaman awal tabi'in ni, dia tak pernah punting, hatta diusung bawa oleh mak-pak dia kalau sakit demam. Kita zaman lah, tengok anak kita ada seronok, tengok sakit tak sekolah, tak apalah anakku tu yang lembek anak kita, sebab kita lembek. Mak kata lagi, sayang anakku sakit, tak payah sekolah lah. Allahu Akbar. Zaman dulu usung anak dia pergi sekolah. Kenapa? Sebab dalam majlis ilmu itu Allah akan turunkan putuh. Allah akan bukakan pintu ilmu, rahmatnya mustajab pada hari itu. Takut-takut hari yang dia tak pi, disitulah Allah buka pintunya oleh Allah Ta'ala, pintu mustajab bagi ilmu itu. Itu yang orang dulu tak malah, tak punting. Kita kadang-kadang sekali sebulan main 3 kali lepas. 3 kali punting. Alah tak apalah, orang tak mengaji pun ramai. Saya adalah sekali tu. Kita ambil panduan orang yang lekeh. Bab akhirat jangan ambil panduan orang lekeh. Hadis Nabi kita telah sebut. Sesiapa yang ada 4 perkara kata Nabi, maka dia akan tulis minasyabirin wasyakirin, ditulis menjadi orang yang sabar dan orang yang pandai bersyukur. Apa dia? Apabila kita tengok perkara yang berhubungan dengan akhirat kita, akhirat, maka kita perlu tengok, contohi orang yang di atas. Ke atas tengok. Berhubungan dengan agama, tengok orang atas. Rajinnya Pak Imam, sebelum subuh dah ada kat masjid. Kita pun, bila aku nak boleh macam Pak Imam, bahkan mendahului Pak Imam. Itu disuruh oleh Islam. Tapi kalau kata macam tadi, halah tok siap pun bangkit dah, sayup bangkit. Lekeh kita ni. Tidak tersenarai orang sabar, tidak tersenarai orang yang pandai bersyukur pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab agama, contohi orang yang atas. Kita jadi pelajar, tak hafal lagi hadis arba'in, kawan dah habis Bulughul Maram, dia sudah hafal. Bagaimana usaha? Aku nak contohi supaya aku nak hafal Bulughul Maram, aku nak hafal Riyadhus Salihin. Nidak kawan pun banyak pelajar tak hafal, satu hadis pun tak hafal. Alo lekeh pemikiran tu. Ni kena ingat ni. Yang kedua, perkara dunia. Apabila perkara dunia, contohi orang yang paling bawah dunia. Tahu-tahu pagi ni bini kita kata, tak ada nasi lemak abang hanya ada roti kering, macam roti orang mati tu. Kan malam-malam tu orang mati kan, kita bagi orang baca tahlil tu, roti kering tu, roti mayat tu. Itu aja ada. Syukur. Awak, dia kata, tanya bini dia, pasal apa tak ada nasi lemak? Tak ada duit kah? Marah pula. Jangan. Contoh, ada orang sampai tak ada nak makan pagi. Jangankan roti mayat, roti kering tu pun tak ada. Kita ni masih ada roti kering. Itu cara berfikir kita.
barulah tergolong kita sabir syakir. Kena ingat tu. Kalau tak, habis tertendang kita. Tak ada golongan sabir, tak ada golongan syakir. Jadi golongan apa pula kita? Inilah benda yang perlu diingat, yang diperingatkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata tadi, inna khaira a'malikum as-salah. Sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Sebaik-baik amalan kita sembahyang. Sembahyang wajib tahlah. Terutama sekali sembahyang kita yang sunat ni kena jaga. Muslimin muslimat jangan lupa. Tapi saya tengok kadang-kadang orang kita ni bila mana pergi masjid sembahyang Jumaat, pembeliah buat salam-salam Pak Imam balik pun ba'diyah dah. Sedangkan yang disuruh kita suruh ba'diyahnya. Kalau buat qabliyah tak apalah, tapi ba'diyah tu yang utama. Ni tak pakai belik. Ni silap lah muslimin yang Jumaat ni. Muslimat mana ada Jumaat no. Kena buat. Sebab itulah selepas kita di antara sembahyang sunat selepas maghrib, kena buat. Ada ni tak kadang-kadang lepas maghrib wala sembang dah kat masjid. Tu yang geram kita kadang-kadang. Ustaz mana boleh, tak mana boleh geram. Tapi kadang-kadang hati kita, Allah, tengok orang, saya tak boleh tapi nak marah orang tua pula. Cara kita berhenti mengajar tempat tu. Ni kena peringat benda. Dan apa kita baca selepas kita sembahyang sunat maghrib ba'diyah, ni penting. Nabi senantiasa baca. Mengikut Ummu Salamah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ba'da sunnatil maghribi. Nabi kita senantiasa berdoa selepas sembahyang sunat maghrib ba'diyah. Apa dia baca? Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu Nabi baca selepas sembahyang sunat ba'diyahnya. Kena ingat tu, jangan tak baca. Selepas sembahyang sunat ba'diyah, Nabi kita akan baca, iaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Sabbit qalbi ala dinika. Begitu juga Nabi kita bila mana selepas sembahyang sunat subuh. Ni sembahyang sunat subuh penting, jangan tak sembahyang sunat subuh. Nabi dah kata raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isi dunia. Tu. Dan Nabi baca doa selepas dia sembahyang sunat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Itu doa Rasulullah selepas dia sembahyang subuh. Kita bila selepas sembahyang sunat subuh kadang-kadang lena, tunggu Pak Imam qamat, tunggu untuk siap qamat, lena pula. Tak isi dengan zikrullah masa itu. Sebab itu dalam hadis nanti akan kita jumpa bahawa di antaranya sembahyang sunat subuh itu apakah perlu baca surat panjang di situ? Tak. Nabi takhfif, ringan sembahyang sunat subuh. Ringankan 2 rakaat itu. Kenapa diringankan? Ulama mengatakan bahawa sembahyang sunat subuh itu ibarat kita sembahyang waktu malam bangkit. Bila mana kita bangkit waktu malam, sebelum kita tahajud, mulakan dengan sembahyang sunat 2 yang ringan. Ringan. Fatihah saja jadilah. Tu. Fatihah saja. Sebab supaya kita nak biasakan badan kita yang mengantuk tadi, begitu juga tubuh badan yang masih lemah, perlu kita bagi yang mudah, yang ringan. Macam kita lah pagi-pagi pi bagi yang
nasi dulu makan, tak biasa makan nasi, biasanya bagi dulu yang ringan-ringan, makan ringan dulu, nanti makanan yang berat. Begitu juga bab dalam sembahyang. Sampai tahap itu diajar kita oleh Islam, Nabi sendiri. Kan hadis nanti akan kita baca mengenai Rasul yukhaffifur raq'ataini allataini qabla salati subahi. Nabi kita senantiasa meringankan sembahyang sunat subuhnya. Nabi kita ringan, sebab dianggap sembahyang sunat subuh itu seakan-akan sembahyang permulaan siang. Permulaan siang. Sembahyang sunat subuh itu merupakan permulaan siang. Dah masuk bila fajar, maknanya siang lah tu. Bagi siang dah, malam terlepas dah, hilang malam dah, bila terbit fajar kita mulakan dengan sembahyang sunat subuh secara ringan. Jangan tak sembahyang sunat subuh pula, saya ringan, tak boleh membaca panjang, baca. Memang ada hadis Rasulullah SAW sebut, yang diriwayatkan oleh Sayyidati Aisyah, Rasulullah senantiasa membaca waktu dia sembahyang sunat subuh adalah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Kenapa? Sebab ini kesukaan Nabi. Nabi sangat seronok, Nabi sangat suka baca dua ayat ini dalam sembahyang sunat subuh tu tadi. Walaupun memang ada Imam Ghazali punya pendapat, itu bukan terdapat dalam hadis. Imam Ghazali kata, kalau kita sembahyang sunat subuh, berkepanjangan masa dia, Pak Imam tak sampai lagi, kalau kita sembahyang bolehlah baca panjang, bacalah Alam Nashrah ayat yang pertama, rakaat pertama, Alam Tara rakaat kedua. Kenapa kata Imam Ghazali? Kelebihan Alam Nashrah, kelebihan Alam Tara pada sembahyang sunat subuh itu, yadfa'u syarra dalikal yaum, dia boleh padam, dia boleh tolak kejahatan yang akan berlaku kepada kita pada hari itu. Allah mulianya. Kita sembahyang sunat subuh pagi 2 rakaat Ghazali, tapi rakaat pertama dibaca Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tara Kaifa, maka hari itu Allah akan tolak dengan sembahyang yang kita baca, yang kita sembahyang tadi dengan 2 ayat tadi ni, tolak kejahatan akan berlaku kepada kita. Allah akan pelihara kita, jaga kita pada hari itu. Begitu juga seterusnya esok macam itulah. Kalau kita nanti insya-Allah. Ini di antara kata-kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya. Itu benda yang perlu kita kena ingat tentang sembahyang-sembahyang sunat. Begitu juga sembahyang sunat sebelum asar. Nabi kita ada sebut, riwayat Sayyidina Ali 4 rakaat sebelum asar. Kita pisah dengan 2 rakaat dengan salam. Itu di antaranya yang disuruh kita 4 rakaat. Besar sangat pahala yang nama sembahyang 4 rakaat sebelum asar itu sendiri. Jadi kita kepakat-pakat nak buat benda-benda tersebut dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Bahkan juga di antaranya Nabi kita biasa baca dalam sembahyang sunat fajar. Sebahagian pendapat dari kalangan para ulama-ulama kita, iaitu dalam suratul Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, amanna billahi ma syahida bi washhad bi anna muslimun. Itu di antara yang dibaca sebagian para ulama. Tapi kita baca yang mudah, qul kafirun wallahu ahad, jadilah. Sebab Allah mengandungi perkara berhubungan ketauhidan, mengandungi yang berhubungan dengan masalah akidah itu sendiri. Baik. Babu ma ta'ahu di raqatil fajr man sama tatawuan. Bagaimana Rasulullah SAW sangat bab membiasakan diri kita sembahyang sunat 2 rakaat sunat subuh. Biasakan diri, latih diri kita. Ni tak pernah sembahyang, tak larat aku. Ni yang tua-tua kata aku tak larat. Dah. Kekuatan kita dengan sembahyang, kekuatan kita dengan ibadah. Tengok Sayyidina Asma binti Abu Bakar, Sayyidina Asma binti Abu Bakar Siddiq, sampai umur hampir 100 tahun tu masih kuat sembahyang, masih kuat ibadat. Bayangkan kita ni masih bawah 80. Berdiri sembahyang, jangan duduk. Coba usaha berdiri sembahyang. Tengok ulama yang mai tu, Syekh Sayyidina Ali As-Sabuni tu. Tu. Allah, saya kebetulan jadi makmum dia di bilik dia. Tu. Di hotel tu. Dia usaha berdiri. Tu. Walaupun umur 83 tahun dah.
dia usaha bangkit. Tu. Tak duduk, walaupun saya sediakan kursi di belakang untuk dia, tak duduk. Tu. Ini kehebatan ulama, berusaha sembahyang sebagaimana yang disebut Ibnu Hajar, umur dia 80 tahun di Masjidil Haram dulu. Sembahyang tarawih ni, tarawih zaman dulu bukan macam zaman lah. Sembahyang dulu tarawih kat Masjidil Haram berjuzuk-juzuk dalam satu rakaat dia tua dah, dia pakai tongkat juga menyandar dia. Dah umur sekian tahun. Murid-murid kata, "Wah, tak boleh duduk kah Tok Guru ni? Mayang. Ni dah tua dah." Dijawab bagaimana? "Aku takut jumpa dengan Allah. Kalau aku diberi masih sehat, masih aku nak berusaha berdiri, sebab Allah kata aqimus salah. Kenapa kamu duduk sembahyang? Itu yang aku takut esok nak jumpa Allah Ta'ala." Sampai tahap tu ulama-ulama kita ni masih muda semua ni, tahu-tahu aku tak larat sembahyang, jangan. Bab ibadat jangan kata tak larat, tapi bab makan tak pernah kata tak larat. Sampai minum kopi larat. Allahu Akbar. Ni di dalam hadis Rasulullah SAW, cerita Aisyah menyebutkan, lam yakunin Nabi SAW ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raqatil fajri. Jadi kata Siti Aisyah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengambil berat, sangat-sangat mengutamakan di antara sembahyang sunat itu yang sangat diutamakannya sembahyang sunat subuh 2 rakaat.